Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azhar bin Yunus daripada PPSMP Bahasa Melayu ambilan Jun 2023-2028. Alhamdulillah dapat kita bersama dalam majlis pameran maya yang bertajuk Penghayatan Akidah dan Ibadah berpandukan sunnah Rasulullah SAW mampu membina peribadi dan jati diri seorang Muslim. Dalam tajuk ini kita akan membahas sedikit topik. Yang pertama adalah solat, puasa, zakat, haji dan juga rukun iman. Baiklah, mari kita dengarkan sama-sama. Bagi pengenalan untuk tajuk ini, saya akan bincangkan apakah itu ibadah dan juga akidah. Definisi bagi ibadah ialah ibadah merupakan tindakan menurut dan mengikut diri dengan sepenuhnya kepada segala perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diseru oleh para rasul, sama ada berbentuk arahan ataupun larangan. Manakala akidah pula bererti kepercayaan, keyakinan atau keimanan yang mantap dan tidak mudah berubah oleh perkara apa sekalipun, sama ada daripada dalam atau luar diri seseorang. Setelah kita mendengar definisi akidah dan juga ibadah, kita terus bergerak kepada isi yang pertama kita, iaitu solat. Berikut merupakan sebuah hadis berkaitan dengan solat 5 waktu yang bermaksud, solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Di sini hadis ini mengatakan supaya kita solat, menunaikan solat mengikut cara Nabi kita solat. Seterusnya, antara kelebihan yang dapat daripada solat ialah solat mengajar kita mengenai pengurusan masa. Sekaligus, solat terus mengajar kita untuk mendisiplinkan diri kita, di mana kita dapat menunaikan solat pada waktu yang ditetapkan dan sebaiknya pada awal waktu solat. Seterusnya, solat dapat menenangkan hati kita, kerana zikir yang kita baca selepas solat di dalam wirid kita dapat menenangkan hati kita. Seterusnya dapat menghilangkan keresahan dan kegelisahan yang kita rasakan. Baiklah, isi kedua berkaitan dengan tajuk ini ialah puasa. Antara kelebihan yang kita dapat daripada berpuasa ialah puasa dapat menurunkan berat badan kita. Oleh itu, apabila kita dapat menurunkan berat badan kita, kita tidak mudah menerima penyakit dan juga terhindar daripada penyakit-penyakit kesihatan seperti kencing manis, obesiti dan juga darah tinggi. Yang kedua, apabila kita berpuasa dapat membantu mengawal tahap kesihatan tubuh badan kita, di mana kita dapat kurangkan penyakit-penyakit yang akan berlaku jika kita berpuasa. Selain itu, berpuasa juga dapat mengawal tahap kesihatan otak kita. Kerana apa? Jika kita berpuasa, kita dalam keadaan lapar, tumpuan kita akan menjadi lebih fokus berbanding kita dalam keadaan yang kenyang. Oleh itu, di sini ada satu hadis yang berkaitan dengan puasa, bermaksud sesiapa yang menghidupkan bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan kesungguhan, maka diampunkan segala dosanya yang terdahulu. Maka kita hendaklah hidupkan bulan Ramadan seperti mana Nabi kita ajar. Kita bukan sahaja berpuasa, malahan menjaga adab dan tingkah laku kita, sekaligus melebihkan amal soleh kita, terutamanya ketika 10 malam terakhir Ramadan. Isi seterusnya ialah zakat.
Seperti kita tahu, zakat ini merupakan satu kewajipan bagi semua orang Muslim, setiap Muslim. Jadi, berikut merupakan sebuah hadis yang berkaitan dengan zakat, bermaksud jika mereka mematuhi perkara itu, beritahulah mereka bahawa Allah mewajibkan solat ke atas mereka 5 waktu sehari semalam. Jika mereka mematuhi perkara itu, zakat ke atas mereka yang diambil daripada orang kaya lalu diagih-agihkan kepada orang fakir di kalangan mereka. Daripada hadis ini, kita dapat rungkai kelebihan zakat. Kelebihan zakat iaitu kita dapat menanam sifat pemurah dan juga menjauhi sifat kedekut. Seterusnya, zakat juga dapat menyucikan harta yang kita peroleh sebelum ini. Dan yang terakhir, zakat dapat menimbulkan rasa bersyukur terhadap harta yang kita dapat, rezeki yang kita dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk isian seterusnya, kita akan bincangkan tentang haji. Berikut merupakan sebuah hadis yang berkaitan dengan haji yang bermaksud haji mabrur tidak ada ganjaran baginya melainkan syurga. Riwayat Ahmad. Di sini kita dapat simpulkan haji ini dapat menghapuskan dosa-dosa silam kita. Seterusnya, kita akan menjadi tetamu Allah. Alangkah seronoknya mereka ini yang menjadi tetamu Allah. Dan seterusnya, apabila kita melakukan ibadah haji, kita sudah tentu dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang diterangkan dalam hadis yang saya bacakan sebelum tadi. Haji mabrur tidak ada ganjaran baginya melainkan syurga. Baiklah, untuk isi yang terakhir dalam tajuk ini ialah berkaitan dengan rukun iman. Rukun iman yang pertama ialah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita beriman kepada Allah, kita hendaklah mematuhi segala arahannya dan juga meninggalkan segala larangannya. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Kita hendaklah tahu bahawa ada malaikat yang mencatat kebaikan dan juga keburukan kita. Jadi kita hendaklah berwaspada. Yang ketiga, beriman kepada Al-Quran. Di sini kita hendaklah percaya bahawa Al-Quran ini merupakan panduan, petunjuk kepada setiap umat Islam. Yang keempat, rukun iman keempat, beriman kepada Rasul. Jika kita beriman kepada Rasul, kita percaya kepada Rasul, kita dapat mengikuti sunnah-sunnah ataupun perkara yang dilakukan oleh Rasul kita sendiri, Rasulullah SAW. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Jika kita beriman kepada hari kiamat, kita tahu betapa dahsyatnya kejadian hari kiamat itu, kita mestilah berwaspada dan juga takut jika berlakunya, dan kita akan melakukan amal-amal soleh. Dan yang terakhir, rukun iman yang terakhir ialah beriman kepada qada dan qadar. Jika kita beriman, percaya kepada qada dan qadar, kita akan sentiasa redha, bersyukur setiap ketentuan yang diberikan kepada Allah. Kerana setiap yang berlaku pasti ada hikmahnya.